Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab Fiqhul Ibadat, tajuk As-Saum. Minggu lepas kita dah pun belajar ta'rif Saum Ramadan, dalil, hukmu Saum Ramadan, syurut wujub wa sihhatu as-saum, syarat sah dan syarat wajib puasa, arkanus saum, rukun puasa, dan yang terakhir sunanus saum, sunat-sunat puasa. Hari ini kita akan tengok makruhati as-saum, maksudnya perkara makruh ketika berpuasa. Okey, yang perkara makruh ini ada 7. Okey, yang pertama, okey, saya besarkan. Okey, yang pertama adalah al-ihtijam, iaitu berbekam. Okey, kemudian yang kedua, ta'khir al-iftar, iaitu melewatkan berbuka. Okey, maksudnya dah masuk waktu maghrib tapi dia masih tak berbuka. Okey, contohnya tengok TV ke apa ke, okey, sengaja nak lewatkan berbuka. Okey, makruh. Kemudian yang ketiga, ta'jil as-suhur, iaitu menyegerakan sahur. Okey, sebab sahur ini kita eloknya kita lewatkan dia. Okey, so bila kita menyegerakan sahur itu hukumnya makruh. Okey, yang keempat, bersugi selepas gelincir matahari. Okey, gelincir matahari ni maksudnya selepas masuknya waktu zuhur. Okey, dia bersugi ataupun dia menggosok gigi selepas masuk waktu zuhur. Okey, makruh. Seelok-eloknya gosok waktu pagi. Kemudian yang kelima, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, berlebih-lebihan dalam berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Okey, contohnya dia ambil wuduk ke, kemudian dia berkumur tu melebih-lebih. Okey, sengaja kan, macam kita takut dia tak sengaja, cuma kita takut dengan berlebih-lebihan tu kemungkinan air tu akan masuk ke dalam kerongkong. Okey, itu dah jadi takut boleh membatalkan puasa lah kalau dia sengaja. Okey, yang keenam, al-qublah wal mu'anaqatu wal lamsu, al-qublah maksudnya berkucupan, wal mu'anaqah dan berpelukan, wal lamsu dan bersentuhan, liman harakat bagi sesiapa yang hazi syahwatihi, okey, yang kita kata bergetar syahwatnya. Maksudnya kalau orang tu berkucupan, berpelukan dan bersentuhan dan benda tu membuatkan syahwat dia kita kata bergetar, okey, benda tu akan membuatkan puasanya makruh. Okey, hukum puasanya makruh. Okey, tapi kalau kata macam anak salam dengan ayah, okey, anak cium tangan ayah, okey, itu tak, kita kata tak menggetarkan syahwat, tak apa. Okey, dia bukanlah perkara yang makruh ketika berpuasa. Okey, kemudian yang ketujuh, zauqu at-ta'am ma'a adami wusul syai'in ila jawf, merasa makanan dengan tidak sampai ke rongga mulut. Okey, maksudnya contoh macam chef dia masak, kemudian dia nak rasa kan masakan dia tu. Okey, dia ambil dengan jari sikit, okey, kemudian kuah tu ataupun masakan dia tu dia letak di hujung lidah. Okey, makanan tu tak sampai, tak masuk pun dalam, kira tak lepas kerongkong pun. Okey, tapi dia perbuatan dia merasa makanan tu hukumnya makruh. Tak batal puasa tapi makruh. Okey, tapi kalau kamu macam tak ada masak ke apa waktu bulan puasa kan, kamu janganlah kata-kata nak pergi makan kan, jangan kata-kata nak pergi rasa. Okey, dia kalau macam ada tujuan tu, okeylah, contoh macam chef ke ataupun mak kita nak masak ke kan. Okey, kecuali kalau kamu yang masak, okeylah kamu nak rasa makanan tu. Okey, yang seterusnya adalah mubtilatu as-saum, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara yang membatalkan puasa ada ada 9. Okey, kita tengok yang pertama, al-aklu wa syurbu amadan, maksudnya makan dan minum secara sengaja. Fa in nasiya, sekiranya terlupa, wa akala au syariba, dan makan atau minum, lam yuftir, tidak dianggap berbuka. Okey, maksudnya kalau perkara yang membatalkan puasa ni kalau kamu makan dan minum secara sengaja. Kalau kamu terlupa, nasiya, kamu tak sengaja, maka
puasa kamu tidak batal. Okey, perkara yang membatalkan puasa yang kedua adalah usuli ainin ila jaufin, memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, min manfazin maftuh, daripada rongga yang terbuka. Okey, ni macam yang saya kata tadi. Okey, rasa makanan tu pun dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, tapi hukumnya makruh, dia tidak membatalkan puasa sebab tak telan pun. Okey, kemudian yang ketiga, tapi yang ni dia kata masukkan dalam rongga mulut daripada rongga yang terbuka. Ini dengan sengaja lah ni. Okey, kemudian yang ketiga, al-jima'u amadan, bersetubuh dengan sengaja, walau bi ghairi inzal, walaupun tanpa keluar air mani pun membatalkan puasa. Yang keempat, al-istiqa'ah, maksudnya sengaja muntah. Okey. Kemudian mubtala as-saum, yang kelima al-istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, al-ighma was-sukru iza amma jami'an nahar, pengsan dan mabuk sekitar sepanjang hari. Maknanya dia pengsan tu ataupun dia mabuk start daripada masuk waktu subuh sampailah buka puasa, kira sepanjang hari. Batal puasa. Yang ke-8, al-jununu walau lahzah, gila walaupun seketika. Maksudnya walaupun seminit, walaupun beberapa saat, puasa dia batal. Yang ke-9, yang terakhir, ar-riddah, iaitu murtad. Ini semua mubtilatu as-saum, perkara yang membatalkan puasa. Kemudian kita tengok kepada al-a'zar al-mubihah lil-iftar, maksudnya keuzuran yang diharuskan untuk berbuka puasa. Maksudnya berpuasa ni ada orang-orang yang dia diharuskan untuk berbuka. Maksudnya Allah bagi dia kelonggaran untuk berbuka. Yang ada 3 golongan. Yang pertama, al-maradu asyadid, yukhafu minhu al-halak, iaitu orang yang terlalu sakit. Kerana apa dia diharuskan berbuka puasa? Yukhafu minhu al-halak, dikuatiri mendatangkan kecelakaan. Takut-takut dengan puasa tu dia tak ada tenaga, kemudian boleh membawa kepada kematian. Risau juga kan. Tapi kamu jangan ingat golongan yang diberi keharusan untuk berbuka ni, kamu kata best saja, saya tak payah puasa. Tak. Dia tak payah puasa pun. Katakanlah yang terlalu sakit ni bila dia sihat, dia kena ganti puasa. Katakanlah kalau dia tak sihat-sihat, macam mana? Dia kena bayar fidyah. Maksudnya tetap perlu melaksanakan tanggungjawab itu. Kemudian yang kedua, as-safaru at-tawil, perjalanan jauh, orang yang dalam perjalanan yang jauh. Dan berapa kilometer yang kita kata dikira sebagai perjalanan jauh? La yakhillu an marhalataini, tidak kurang 2 marhalah. 2 marhalah ni berapa? 80 ke 90 kilometron. Maknanya perjalanan jauh ni orang yang dia melakukan suatu perjalanan, dan perjalanan dia itu mestilah tidak boleh kurang daripada 80 km. Kalau perjalanan kamu tu 10 km tu tak dikira perjalanan yang jauh. Yang jauh-jauh ni ada keharusan untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, al-ajzu anis siyam, ketidakupayaan berpuasa. Contohnya apa? Al-ajuzu, orang tua, wal hamil, wanita yang hamil, wal murdi', iaitu wanita yang menyusukan. 3 orang ini dia diberi kelonggaran untuk keharusan, iaitu keharusan untuk berbuka puasa. Kenapa? Sebab kita tahu orang tua tenaganya dah tak banyak. Dah tak macam orang muda. Wanita hamil, dia mengandungkan anak dia. Kita kata macam naik tangga turun tangga pun dah penat. So diberi keharusan untuk berbuka puasa. Tapi kalau dia berbuka puasa ataupun dia tak puasa, dia kena ganti. Kemudian wanita yang menyusukan anak pun diharuskan untuk berbuka, jika tak larat. Tapi tetap kena ganti nanti. Kemudian kita tengok kepada al-masail al-muta'alliqah, iaitu apakah dia masalah-masalah yang berkaitan dengan tajuk puasa ini. Masalah yang pertama iaitu isti'mal baqaqu ar-rabwi, iaitu penggunaan alat sedut. Alat sedut kat sini maksudnya alat sedut yang pesakit asma guna. Saya rasa kamu semua tahu alat sedut tu macam mana kan. Kita panggil dia inhaler. Di sini ada dua pembahagian.
Akhaza al-maridu nahar Ramadan. Okey, kata kalau inhaler ni digunakan oleh orang yang sakit pada siang hari. Okey, hukumnya adalah la yasihu, tidak sah. Maksudnya tu puasa dia tidak sah. Wajib qada dan dia wajib qada. Okey, kemudian alasannya kenapa puasa orang ini tidak sah, kerana idkhal syai'un. Illah ni maksudnya alasan. Okey, idkhal syai'un min manfaz maftuh, kerana dia memasukkan sesuatu daripada rongga yang terbuka. Okey, rongga yang terbuka ni kamu kena ingat ada 5, kita ada 5 rongga yang terbuka, iaitu anfun, hidung, kemudian famun, mulut, kemudian uzunun, telinga, khubul dan dubur. Okey, manusia ni ada 5 rongga yang terbuka. Jadi kalau memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka ini, puasa kita tidak sah. Okey, katakanlah yang menggunakan alat inhaler ni, dia pesakit yang kita kata dia tak boleh tinggal inhaler tu. Kalau dia tinggalkan dia penat. Okey. So macam mana ni Ustazah kan? Takkanlah dia tak puasa. Okey, so dia kata kat sini al-maradu yulazimahu wa la yumkin an yamurra yawman. Okey? Illa bihi. Okey, pesakit yang melaziminya dan tidak boleh menjalani hari-hari kecuali dengannya. Okey, maksudnya pesakit tu dia memang kena bergantung dengan inhaler tu. Macam mana? Takkanlah dia tak puasa sebulan. Okey, so dia kata di sini pesakit ini diharuskan, okey, diharuskan meninggalkan puasa wajib ke atasnya. Yubahu tarku as-siyam. Okey, dia diharuskan untuk meninggalkan puasa. Okey, apa dia perlu buat? Wajib alaihi al-fidyah. Dia perlu membayar fidyah. Okey, alasannya kenapa? Okey, yu'tabaru ajizan, kerana pesakit ini dianggap sebagai orang yang lemah, orang yang tak mampu anis saum, berpuasa. Okey, so penggunaan inhaler ni kalau untuk pesakit yang memang tak boleh, tak ada inhaler, okey, dia diharuskan untuk tidak berpuasa, tapi dia kena bayar fidyah. Tapi kalau pesakit tu masih boleh meneruskan kehidupan dia, maksudnya waktu-waktu tertentu sahaja dia perlu gunakan inhaler tu. Jadi pesakit ini dia kena elakkan daripada guna inhaler ni pada waktu siang. Dia mungkin boleh guna waktu bersahur ataupun selepas berbuka. Okey, kalau pesakit yang kita kata tak kritikal ini, kalau dia guna inhaler, puasa dia tidak sah dan dia wajib qada. Okey, kemudian kita tengok kepada masalah yang kedua. Ghasil al-kula. Okey, maksudnya cuci buah pinggang. Macam mana puasa orang yang mencuci buah pinggang? Okey, jawapannya ya sahih, sah. Okey, orang yang menjalani rawatan cuci buah pinggang, puasanya sah. Apa ilahnya? Apa sebabnya? La takunu min tariqin manfaz maftuh. Okey, kerana tidak berlaku daripada jalan rongga yang terbuka. Okey, maksudnya rawatan cuci buah pinggang ini kita tak lakukan dia melalui 5 rongga terbuka tadi. Okey, masalah yang kedua, isti'mal al-haqnah wa idkhal dawa'un min ad-dubur al-qubul. Okey, penggunaan jarum suntikan, iaitu memasukkan ubat daripada ke dalam dubur atau qubul. Okey, macam mana puasa orang yang dimasukkan ubat ke dalam dubur atau qubulnya? Okey, hukum puasanya adalah la yasihu, tidak sah ataupun batal. Kerana apa alasannya? Ilahnya adalah lianna idkhal syai'un fi manfaz maftuh, kerana memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Okey, saya dah kata dah tadi, 5 rongga yang terbuka itu kalau kita masukkan sesuatu ke dalamnya ketika siang hari berpuasa, maka puasa kita tidak sah. So jika terbatal, katakan terpaksa juga sebab menjalani rawatan, okey, maknanya puasa dia batal dan tidak sah dan perlu diqadakkan, qada puasa, ganti puasa. Okey, dan yang terakhir, masalah yang keempat adalah isti'mal al-haqnah fil warid atau al-adl. Okey, penggunaan jarum suntikan pada urat atau otot-otot. Okey, kalau tadi diguna jarum suntikan tapi masukkan dalam dubur atau qubul. Tapi kali ni guna jarum suntikan tapi cuma kepada urat atau otot-otot. Apa hukumnya? Okey, hukumnya adalah sah. Okey, sebab apa? Alasannya kerana
Illahnya adalah la takun min tariq manfaz maqtu'. Tidak berlaku daripada jalan rongga yang terbuka. Okey, sebab urat dan otot-otot ni bukan rongga yang terbuka. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri sendiri. Sebarang kemusykilan boleh tanyakan pada ustazah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.